warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarra'a syara'i' wa anzala al-kitab. Wassalatu wassalamu ala rasulihir rahmah alladzi ba'asahu Allahu rahmatan lil alamin. Alladzi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta ballagha risalati rabbih wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadih wa tamassaka bisunnatihi ila yaumil la raiba fih. Amma ba'd. Yang dirahmati Allah dan pengurusi, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang kita nak bincang malam ni seperti yang tertulis di kertas-kertas. Ya jelas, sepatutnya dah jelas. Dah jelas dah. Tapi kena jelas, pasal ada yang tak jelas. Tajuk ni ekoran daripada kuliah bulanan saya di satu tempat. Mungkin saya dah terang dah di sana, menimbulkan satu dua masalah. Pada orang yang tak mau faham maka ada masalah, tapi bagi orang yang nak faham tak ada masalah. Benda yang susah bagi orang yang mau senang. Benda senang bagi orang yang tak mau susah. Kita akan tengok satu persatu. Kerana tu kita akan tengok kitab para ulama. Kitab para ulama. Di depan saya ni ada satu kitab. Tengok kitab elok-elok, jangan tengok saya. Saya ni taklah kacak pi handsome adalah sikit. Mamak ni semua elok. Boyan pun elok juga. Tengok kitab. Kitab ni nama dia kitab Furu'ul Masail. Kitab ni nama dia Furu'ul Masail. Siapa mengaji pondok baca kitab ni. Saya mengaji baca kitab ni, ada 2 jilid. Siapa tulis kitab ni? Yang tulis kitab ni Syekh Daud Fatani. Tahu tak siapa dia Daud Fatani? Kita Ahmad Daud kita kenal. Arwah dah. Ni Daud Fatani, minta maaf banyak-banyak. Kalau ada orang nak sanggah Daud Fatani, suruh dia mengaji lain. Kalau dia ingat Daud Fatani ni lekeh, minta maaf. Kalau enta ingat, enta warak, enta tolong tulis kitab macam Daud Fatani tulis. Mai anak-anak baca. Dalam kitab dia ni, dia salin daripada kitab Arab sebiji-sebiji. Yang orang hari ni mengaji sampai luar negeri, mengaji dalam bidang bahasa Arab sampai peringkat master, tak boleh nak terjemah lagu dia terjemah. Daud Fatani. Dan lagi satu kita kena ingat, kalau tak ada kitab daripada Fatani masuk ke Malaysia, orang Malaysia semua jahil. Pondok-pondok semua baca kitab Fatani. Jangan bantah tok guru besar ni. Sumbangan dia pada ilmu besar, sumbangan dia pada bangsa besar. Bukan saja dia tulis kitab, bahkan dia tulis semangat kepada orang Islam macam mana nak jadikan Fatani itu sebagai negeri Darussalam. Bukan kitab dia tulis, tapi dia menegakkan kerajaan Islam di Fatani. 2 negeri dalam dunia dapat gelaran Darussalam. Brunei Darussalam, Fatani Darussalam. Ulama nama Daud Fatani. Siapa baca kitab dia A sampai Z memang tahu. Daud Fatani, ulama besar Fatani. Dia bagi pandangan dia kat kita. Tok guru besar ni dia ajak kat kita ilmu. Memang Daud Fatani tahu kalau mati orang suka sebab kenuri orang mati ni bukan kata zaman kita. Sebelum Daud Fatani dah ada dah. Dia nak bagi beza cara orang jahil buat kenuri dengan cara orang yang ada agama buat kenuri. Macam mana? Daud Fatani sebut dalam buku dia. Dengar baik-baik. Time ni jangan tidur. Ni jangan tidur. Kalau tidur pun pergi tengoklah kopi O ke apa, ambil bawa mai Zat.
Jangan tidak tanya ni. Nak ambil ilmu ni. Daud Fatani. Kalau ada mufti hari ni, orang nak jadi mufti habis tak ada, dia kena mengaji master. Ada usul, ada master dalam bidang usul fiqh. Master ni peringkat tinggi mengaji universiti. Master, boleh interview jadi mufti. Kalau mufti hari ni pun ada gelaran doktor PhD, kehebatan mufti hari ni masih tak tanding dengan kehebatan Daud Fatani. Furu'ul masail dia tulis. Masalah-masalah porok dalam agama. Dia selesaikan semua masalah. Kitab ni kalau beli baca memang tak faham. Beli baca cari guru. Apa Daud Fatani kata? Dengar saya baca nah. Ini bukan saya kata. Siapa kata? Daud Fatani. Kalau satgi makcik ke pakcik dengar-dengar, jegir saya satu macam pasal derian dapi sebelah dah. Jegir tak puas hati. Maknanya bukan tak puas hati kat saya. Tak puas hati pada Daud Fatani. Siapa kita nak tak puas hati kat dia? Ilmu banyak mana? Tengok. Orang dalam kitab dia ni dia bawa masalah. Dia kata soal. Apakah hukumnya barang yang dikerjakan oleh ahli mayat daripada mempersediakan makanan berhimpun manusia atasnya dahulu daripada tanah mayat ataupun kemudian daripadanya? Faham tak soalan dia? Dan daripada pekerjaan wahsyah. Apa makna wahsyah? Wahsyah maknanya berhimpun memberi makan awal malam, kemudian daripada tanam, hari ke-7, hari 20 dan hari 40. Umpama yang demikian itu, haramkah ia atau makruhkah ia atau haruskah ia? Kita ada Tok Guru depan ni. Kalau saya baca salah, Tok Guru dia tegak ni. Ni Tok Guru ada depan. Tuan-tuan nak banding ilmu saya dengan ilmu ustaz depan ni, ya Allah Tuhan, minta maaf lah ya. Saya insaf. Apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni sikit sangat. Daripada hidayah Allah Ta'ala ni kita dapat banyak ni aja. Sikit sangat-sangat. Kalau orang macam saya ni main nak kompang pam depan Tok Guru macam ni, ya Allah Tuhan, memang tak berkat lah hidup saya. Kena rendah diri. Banyak ni kita ada, orang ada banyak ni. Ustaz depan kita ni ilmu dia macam mana laut, dia boleh tawaduk duduk bersila. Takkan orang macam saya tak ada ilmu ni nak kompang? Dah tak kompang. Tapi nak jelaskan pada masyarakat, dengar dulu sebelum bantah, tengok dulu sebelum bantah, baca dulu sebelum bantah, belajar dulu sebelum bantah ni. Nak bantah pasal apa? Soalan orang tanya pada Daud Fatani, bukan tanya kat saya, tanya kat Daud Fatani. Apa hukum buat kenuri? Siapa yang buat kenuri? Keluarga yang ditimpa kematian. Bukankah cara tu cara kita? Saya mati, tapi lambat lagi lah. Saya mati, isteri saya buat kenuri. Apa hukum? Lepas tu dia kata malam pertama, malam ke-7, malam ke-20, malam ke-40. Orang tanya pada Daud Fatani, Tok Guru besar daripada Fatani, mengaji di Mekah puluh tahun. Balik mai ke Fatani, nak sebarkan ilmu. Tok Guru, Tuan Syekh, macam mana ni? Masyarakat kita ada kata boleh, ada kata tak boleh. Daud Fatani tolong jawab. Tuan-tuan, kalau Daud Fatani bagi jawapan kita tak terima, siapa nak bagi jawapan kita terima? Daud Fatani hanya orang yang buta ilmu saja tak boleh terima. Daud Fatani kata, dia kata al-jawab, maka dijawabnya. Nya tu siapa? Nya tu Daud Fatani. Tu cara baca kitab kuning. Maka adalah segala yang tersebut itu buat kenuri tu. Maka adalah segala yang tersebut itu makruh yang dicela pada syarak dan ditegah pada syarak. Faham tak? Pakcik ni tak faham tak apa, pasal dia bagi rokok banyak, asap dah tutup dah. Makcik kena faham, pasal makcik orang rumah. Orang perempuan jangan lompat. Orang tanya kat Syekh Daud Fatani, dia dah meninggal lama dah, dia duduk di Fatani. Nama dia Daud Fatani, tu Fatani lah, panggil Daud Fatani. Orang kata, Tok Guru nak tanya, ni kita duk buat kenuri ni, mati buat kenuri, kita duk panggil kenuri arwah ni. Apa cerita dia Tok Guru? Boleh ke tak boleh? Daud Fatani jawab,
Dia kata adalah segala yang tersebut itu makruh. Dr. Fatani kata, kalau keluarga kita mati, kita pergi buat kenduri, kenduri yang kita buat tu makruh, tak ada pahala. Apa makna makruh, makcik? Buat, tak ada pahala, tinggal, ada pahala. Betul tak saya kata? Sunat ni apa dia? Buat, ada pahala. Tinggal, tak berdosa. Makruh, tak buat, ada pahala. Buat, tak berdosa. Tapi tak ada pahala. Ada ke orang buat kenduri tak mau pahala? Mai makan kenduri, tapi saya tak mau pahala. Hamba kedarah cukup. Apa punya orang ni? Orang buat kenduri mau pahala. Daud Fatani kata, hampa kalau nak buat juga, nombor satu hampa mau ingat, benda ni makruh. Makruh. Kalau keluarga kita mati, kita buat kenduri malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam 40, makruh. Apa makna makruh? Makruh maknanya kalau buat juga, depa kedarah peri aja, kita tak ada pahala. Boleh basuh pinggan bunyi keling-keling aja, tak ada pahala. Lepas tu dia kata pula, dan ditegah pada syarak. Syarak tak bagi buat pula, dia kata. Siapa jawab ni? Mamak ni kan jawab? Daud Fatani. Tengok dia kata. Mana dia pergi? Daud Fatani kata kerana ditegah pada syarak. Syarak tak bagi buat. Walaupun kata Daud Fatani, kenduri ini diwasiatkan oleh si mati. Kata si mati ni dia wasiat, aku mati malam pertama, malam kedua, malam ketiga buat kenduri. Malam 7 buat. Aku dah boboh dah duit aku, bukan duit hamba, ambil duit aku tak mau duit hamba. Walaupun dia wasiat macam tu, tiba-tiba dia mati. Daud Fatani kata jangan ikut wasiat dia. Ya Rahman. Nak tolak ke Daud Fatani? Okey, dengar dulu nah. Ada lagi rujukan. Itu kita ambil daripada kitab mana? Kitab budak-budak muda ni jangan pasang telinga dengar saja, dengar mau tulis kitab. Pasal besok hangpa nak tua. Ni hak muda ni. Orang tua-tua tak tulis tak apa, depa selit rokok aja. Ni hak muda-muda ni tulis nama kitab. Mai tadi kena bawa pen, bawa kertas. Ingat, nama kitab ni apa? Furu'ul Masail. Siapa penulis Furu'ul Masail? Daud Fatani. Siapa Daud Fatani? Tok guru daripada petani. Sungai petani. Pasal apa sungai nama petani? Daripada sungai di Kedah tu lah orang petani bawa perahu belayak mai, bawa kitab mengajak di sungai petani. Sampai sungai panggil sungai petani. Kalau mamak mai dia panggil sungai mamak lah, tapi mamak tak mai. Kitab pertama. Nama apa? Furu'ul Masail. Satu. Ambil kitab yang kedua. Kitab yang kedua, nama dia Kashful Lisam An Mas'alatil Anam. Ini kitab dibaca semua pondok baca. Kitab Kashful Lisam. Siapa tulis kitab Kashful Lisam? Ditulis oleh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Orang petani juga tulis. Time tu orang Melayu ni reti apa? Reti banyak pokok nyok lah. Tak tahu lah orang Melayu masa tu, tak tahu dah ilmu. Orang petani buat kitab tulis mai. Kashful Lisam, 2 jilid semua pondok baca. Siapa tulis? Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Ulama besar. Dalam jilid pertama dia sebut lagi terang. Tengok. Orang muda hangpa tulis tak? Orang muda tulis lah, jangan duk tengok saja. Murut. Baik. Dalam kitab Furu'ul Masail, dalam kitab Kashful Lisam, dia kata macam ni. Dia kata furu'. Furu' ni masalah kecil. Barang yang dikerjakan oleh ahli mayat daripada mempersediakan makanan dan berhimpun manusia atasnya dahulu daripada tanah mayat dan kemudian daripadanya, apakah hukumnya? Apa hukum? Buat makanan bagi orang mai. Buat makanan, panggil orang mai ni dalam kitab dia panggil wahsyah. Orang Melayu panggil arwah. Kitab punya bahasa dia kata wahsyah ataupun dia kata kafarah. Dua bahasa. Apa hukum?
Dan demikian lagi barang yang dikerjakan oleh manusia daripada barang yang dinamakan kafarah, dan daripada pekerjaan yang dipanggil wahsyah, yakni berhimpun, memberi makan awal malam, kemudian daripada tanam 7 hari, 20 dan 40 hari, umpama demikian itu, seperti yang diperbuat oleh kebanyakan orang, maka adalah sekalian yang tersebut itu makruh yang dicela oleh syarak dan ditegah oleh syarak. Sama ada ayat dengan duk fatwa ni? Sama. Siapa kata? Saya kata ke? Saya tumpang perkataan depa sebiji. Saya cedok ilmu depa sebiji. Pasal kita tak tahu, kita mengaji baru kita tahu. Tegah. Apa dia kata? Dia kata sepatutnya bukan macam tu. Lagu tu agama tak suka, dah lah dia ditimpa musibah. Dia pula kena baca TO kat kita. Laki dia mati, duit tak ada. Tiba-tiba kena berkeluar duit pula nak jamu pirana-pirana ni. Tak betul itu. Habis kalau itu tak betul, kenuri lagu mana yang boleh? Dalam furuk, dalam Kashful Lisan dia beritahu. Dia kata sepatutnya macam ni. Siapa kata makcik? Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani dalam kitab The Kashful Lisan. Dia kata sepatutnya macam ni. Sunnah lagi sunat. Apa makna sunnah? Sunat dituntut sangat. Allah nak bagi pahala banyak ni. Tadi makruh, buat apilah Tuhan nak bagi pahala. Ni yang Tuhan nak bagi pahala. Macam mana? Segala jiran bagi ahli mayat itu atau kerabatnya, jika jauh adik-beradik sekalipun, mereka itulah mensediakan makan yang mengenyangkan mereka itu sekadar sehari semalam, dan menyungguhkan suruh makan supaya jangan dhaif mereka itu daripada musibah. Kata tuan kitab kuning ni, yang sepatutnya bukan dia buat kenuri, kita buat kenuri bagi dia makan. Allah nak bagi pahala kat kita. Laki mati, suami mati, bini mati, mak mati, adik-beradik mati, rungsim, pening kepala, duit tak ada. Kita jiran, adik-beradik jauh sekalipun, dia kata, mai sediakan makanan sekurang-kurang kenyang sehari semalam. Kalau dia tak mau makan juga, paksa dia makan, suruh dia makan. Siapa buat kenuri? Kita buat kenuri, bukan dia buat kenuri. Takat ni kita baca makcik, nampak tak canggah dia tahu mana? Nampak tak? Pakcik-pakcik nampak tak? Awak jegir saya macam tu. Cuba bayang tu. Kitab ya akhi. Baca kitab. Kitab kuning. Kitab baca di pondok. Oh, ini silap. Kalau silap, tok-tok guru pondok semua silap. Lagu tu pondok semua kena tutup. SAR semua tutup. Nak buka apa? Bukan karaoke. Kita marah orang nak tutup SR, kita marah kepada tutup guru SR. Kunuri yang agama mau, si A mati, si B, jangan tanya dia nak makan apa. Memang orang susah hati pun tak mau makan. Bukan susah hati, bini balik lambat pun lelaki tak mau makan, sayang kat bini. Risau. Garu rambut, garu kepala, luruh rambut, luruh, risau. Anak sakit pun tak lalu makan. Tambah mati. Pisah hayat. Paksa dia. Suruh dia makan. Siapa buat? Kita pergi buat bagi dia makan. Lah yang jadi, dia susah hati duk melengeh. Kita pergi. Nasi mana nasi? Hai, hantu raya kah? Apa ni kita buat kenuri apa ni? Kenuri kita Allah tak bagi pahala. Yang Tuhan bagi pahala, ubah balik. Kita buat kenuri bagi kat dia. Sebab tu saya abang tadi, Islam berdiri di atas dasar tolong menolong ke arah kebaikan dan takwa. Siapa kata? Siapa kata pakcik? Saya kata? Bukan saya kata. Kalau nak marah, marah pada dia. Kashful Lisan. Boleh faham tak? Nampak tak? Satu. Satu lagi kalau ada masalah, saya bagi peluang tanya. Tapi tanya pelan-pelan, jangan cerkah-cerkah. Yang ketiga, tengok kitab yang ketiga. Ini makcik, nama kitab ni Bahrul Madhi. Makcik biasa dengar Bahrul Madhi. Bah dalam bahasa Arab, laut.
Mazi, madu. Bahrul Mazi, lautan madu. Siapa tulis kitab ni? Yang tulis kitab ni Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari. Syekh Idris Marbawi. Marbawi itu Lubuk Merbau. Dia tulis. Siapa dia? Siapa dia? Kalau qadi hari ini hebat, mufti hari ini hebat, boleh tulis macam kitab Bahrul Mazi ada 22 jilid. Dia syarah hadis riwayat Imam At-Tirmizi dalam bahasa Melayu. Apa dia kata? Tengok makcik dia kata apa. Saya baca, makcik dengar. Pasal saya yang nampak, saya baca. Makcik dengar nah? Baik. Di sini pun dia bagi pandangan yang sama. Yang salah yang mana? Yang patutnya lagu mana? Dia kata telah berkata sahibu Syamil, adapun bermasa ahli mayat akan makanan dan berhimpunnya orang-orang memakannya, maka kerja itu tiada dinakal daripadanya sesuatu, maka ialah bid'ah yang tiada elok. Dia kata, yang kita duk buat ni, dah laki kita mati, kita buat kenuri, nak panggil Tok Haji, Tok Lebay, Tok Imam yang baca tahlil, kita buat kenuri bagi mereka makan. Yang kita buat kenuri ni, cara macam ni dia kata, tak dinakal. Maknanya tak ada cerita pun dalam Quran, tak ada, Nabi tak buat, imam-imam pun tak buat, Syafi'i tak buat, Abu Hanifah tak buat, tak ada satu pun contoh daripada agama. Bahkan itu pula bid'ah. Apa bid'ah? Benda baru. Benda baru yang tak elok pula dia kata. Habis sepatutnya lagu mana kalau yang tu tak elok? Sepatutnya dia kata Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah Al-Muhazzab, telah maufakat nusus Syafi'i di dalam kitab dan Al-Mukhtasar dan Al-Ashab, sunat bagi kerabat-kerabat mayat dan orang sejiran dengannya memperbuat dan mempersediakan makanan bagi anak isteri si mati. Maka kira-kira memasak itu ialah kira-kira secukup kenyang sehari semalam. Dan kata Imam Syafi'i, dan aku suka bagi kerabat mayat dan tetangga memasak bagi ahli mayat secukupnya sehari semalam, kerana itulah yang dituntut dan itulah perbuatan ahli khair, ahli kebaikan. Siapa kata makcik? Idris Marbawi ambil perkataan Nawawi dan Syafi'i. Syafi'i tak kerti agama kah? Syafi'i tak tahu kah halal haram? Ni kalau marah ni marah kat siapa ni? Marah mazhab sendiri. Syafi'i kata yang elok, yang Tuhan nak bagi pahala kita, sama macam dua kitab tadi, kita buat kenuri kat mereka, bukan mereka buat kenuri kita sesah. Ya, cara kita ni tak ada, memang bukan agama punya suruh, orang lain punya suruh. Yang Nabi bawa lagu lainnya, kita buat lagu lain. Nampak tak makcik? Hak saya kata dalam kitab mana? Bahrul Mazi, jilid berapa? Jilid 7. Jilid 7. 3. Tak puas hati lagi, ambil lagi. Ini kitab keempat. Biar kita tahu dengan jelas. Nak marah ni jangan marah saya. Ini nama kitab apa? Sabilal Muhtadin. Siapa tulis Sabilal Muhtadin? Syekh Muhammad Arsyad Abdullah Al-Banjari. Allah, Syekh Muhammad Arsyad Abdullah Al-Banjari, orang Banjak. Orang Banjak. Umur dia 30. Dia menikah dengan bini dia. Bini dia mengandung. Dia pergi ke Mekah. Pergi Mekah mengaji sampai dia alim. Satu hari pak mentua dia darah raja, hantar surat pergi kat dia. Kata kat dia, "Hai Arsyad, tak mau balik ke? Ni anak hang nak menikah, anak hang umur 30 dah." Dia baca surat pak dia, baru dia pegang janggut dia, "Tua dah aku." Dia pergi ke Mekah umur dia 30. Lepas 30 tahun, pak mentua telefon, anak nak menikah. Maknanya lepas 30 tahun, umur dia 60. 30 tahun mengaji di Mekah. Kita nak challenge dia.
Minta maaf banyak-banyak. Balik balas record down lah. Jangan challenge orang ni, ulama besar. Dia tulis kitab. Kitab ni zaman dia kitab paling besar. Sabilal Muhtadin. Apa dia kata? Tengok yang dia kata lagi cantik. Yang dia kata lagi cantik. Saya tak larat dah ni pukulan darian. Tapi saya baca juga. Saya baca juga. Tengok, dengar dengar. Dia kata ni saya nak baca. Kitab ni di seluruh pondok sampai ke Brunei, sampai ke Indonesia, sampai ke semua kitab Asia baca. Sampai kitab ni orang pondok boh dalam beg pergi ke Mekah, mengaji di Mekah kitab ni. Nak challenge? Siapa nak challenge? Takat danghi 20 batang boleh lah challenge. Jangan challenge lah Syekh ni, jangan challenge. Minta maaf banyak-banyak. Makcik dengar makcik ya? Dengar saya baca. Tengok dia cakap, ya Allah, ya Allah. Tengok apa dia kata? Dia kata macam ni. Dan sunat. Bila kata sunat tu faham. Apa dia sunat? Tuhan nak bagi pahala ni. Orang muda dengar lah. Apa duk lena? Orang tua lena tak apa, letih makan durian orang muda. Dia tak lena, bagus. Nanti gambar dia buat muka depan sekali. Ni saya buat rakaman ni. Dengar Dan sunat. Sunat apa? Membaca barang sedapatnya daripada Quran. Maka dibacanya doa bagi isi kubur serta menghadap kiblat. Dari kerana doa kemudian daripada baca Quran terlebih harap bagi diperkenankan dan diharap bagi mayat keturunan rahmat dan berkat. Nampak dia ajak. Bila orang mati patut kita buat apa? Patut kalau nak buat apa? Baca Quran. Baca Quran. Tak boleh baca Quran, baca apa? Baca tahlil. Tahlil tu Quran kan? Walaupun kita water naik turun bawah tak apalah. Tapi semua ayat Quran. Bila orang mati, baca Quran sedapatnya. Tak larat mana boleh wirid qulhu? Wirid lah. Yasin, Waqiah. Tak larat tahlil. Pendek pun boleh, panjang pun boleh. Bagi. Lepas tu buat apa? Baca doa. Baca doa lagu mana? Menghadap kiblat. Kerana baca doa lepas baca Quran, dia kata mustajab doa. Allah bagi rahmat kepada si mati. Dan itu dia suruh buat. Dan sunat bagi segala isi kampung orang yang kematian dan segala keluarganya, jikalau jauh sekalipun, membawa makanan akan yang kematian sekadar cukup akan dia pada siangnya dan pada malamnya, atau selama ada mereka itu masyghul, dan hendaklah disediakan atas mereka dengan makan supaya tiada dhaif mereka itu dengan tiada makan. Dia kata kalau orang mati kan, mati. Lepas mati kita orang masjid, orang mengaji ni terus pergi rumah dia. Pergi buat apa? Sedapatnya baca Quran, baca. Tahlil lah. Lepas tu buat apa? Baca doa. Lepas baca doa buat apa? Pergi cari ration, cari makan. Untuk siapa makan? Bagi kepada keluarga yang ditimpa kemati. Kita buat tahlil, lepas tu kita pergi cari makan, suruh mereka makan. Bukan kita buat tahlil, mereka cari makan, kita tutup makan. Takat ni kalau saya cakap, tanya kat hati kita, nak lawan apa? Nak lawan lagu mana? Nak tak puas hati lagu mana? Nak tak puas hati lagu mana? Sebiji bukan ayat saya, sebiji ayat Syekh Arsyad Banjari, orang Banjar. Dia suruh buat lagu tu. Lagi satu dia kata. Dan makruh lagi bid'ah bagi yang kematian memperbuat makanan. Tuan rumah yang berlaku kematian dekat hang ni, lagi bid'ah, lagi makruh hang buat kenduri. Hang jangan buat apa? Diseru segala manusia atas memakan akan dia, tak boleh. Dan demikian lagi makruh, lagi bid'ah bagi segala mereka yang diserunya memperkenankan seruan itu. Ni dia bagi ingat. 4 benda dia beritahu. Yang pertama dia beritahu apa? Mati-mati apa yang kita kena buat? Baca Quran, tahlil di rumah si mati. Kalau rumah dia sempit, tahlil di surau. Tak apa. Kalau sempit lah. Tak sempit, duduklah banyak mana pun. Duduk tahlil. Lepas tu, apa kita kena buat? Yang kedua, kita kena bagi mereka makan. Walaupun mereka orang kaya. Ini bukan soal kaya miskin. Soal mereka dah jadi kalang kabut. Mati.
Yang ketiga dia suruh buat apa? Yang ketiga dia kata, tuan rumah ni hang jangan duk pi pandai-pandai pi buat TO ke apa, jangan pandai-pandai. Hang buat tu tak ada pahala. Laki baru mati pi buat tak ada pahala, patut buat bagi ada pahala. Yang keempat dia kata apa? Kita kalau terima jemputan, dia habaq kata dia nak buat kenduri, laki saya mati. Jangan pi dia kata. Boleh pi, takat buat tahlil, baca yasin, lepas tu suruh kasut balik. Ni dia kata ni bihun dah goreng dah. Hang kedarah satu periuk tak ada. Siapa kata? Arsyad Al-Banjari. Bukan mamak cerdong ni kata. Arsyad Al-Banjari. Dalam kitab dia jilid yang ke berapa tadi? Jilid kedua. Sabilal Muhtadin. Nampak dah ulama susun macam mana? Ni ulama mana ni? Ni untuk guru pondok. Pondok tu di Banjar tu. Banjar ni mana? Atau di Banjar lah. Kitab keempat. Tak selesai lagi. Kitab kelima. Kitab keempat. Tak selesai lagi. Kitab kelima. Ya Allah. Warna apa merah? Bariyatul Tullab. Bariyatul Tullab. Pondok semua baca. Saya ambil semua kitab pondok. Saya mengaji pondok. Kitab pondok. Siapa tulis kitab ni? Yang tulis kitab ni Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Dia lagi sekali tulis. Tadi dia tulis dah dalam Furu'ul Masail. Ni dia buat lagi sekali. Bariyatul Tullab. Dia buat. Tengok hebat. Kitab, dua kitab dia buat. Kitab fiqh sama-sama. Tapi masalah lagu lain dia bincang. Kitab dia yang kedua, Daud Fatani. Nama dia Syekh Daud bin Abdullah bin Idris Al-Fatani. Apa dia kata dalam kitab dia? Orang muda dengar. Allah, saya baca kitab dia. Dengar. Dan makruh. Apa dia makruh? Buat tak ada pahala pok kaliau. Tahu pok kaliau? Pok kaliau tu pok kaliau lah. Cina kata pok kaliau. Habis tak ada apa? Suar dalam poket, abuk turun tu pok kaliau. Tak ada apa. Kira kalau balik rokok daun, kalau pok kaliau ni orang tak boleh rokok daun. Ambil kertas paper, tarik cucu api. Lepas steam lah, tarik juga. Tu pok kaliau lah tu. Dah tak ada apa dah. Apa dia kata dalam kitab ni? Tengok. Dan makruh lagi bid'ah bagi orang yang kematian memperbuat makanan, menseru segala manusia atas makanan, sama ada dahulu daripada tanam atau kemudian daripada tanam, seperti yang telah teradat pada kebanyakan manusia. Yang telah jadi adat kita ni, dia kata yang tu makruh, tak ada pahala. Pasal apa nak pergi buat kerja tak ada pahala? Tak ada pahala. Pasal apa pergi buat? Dan lagi makruh, lagi bid'ah bagi segala orang yang diseru akan dia memperkenankan seruan. Kita yang dia panggil, dia kata Assalamualaikum, saya minta silalah hari ni lepas lahir, hari ni hari ketiga. Bapak saya mati hari ketiga, saya nak buat lah apa lebih kurang sikit, minta mai lah. Kita yang dengar tu makruh lagi bid'ah kita pi. Kalau pi buat tahlil, lepas tu kita makan. Makruh lagi bid'ah. Tu dia ada kata lagi sekali. Apa dia kata? Dan setengah daripada bid'ah yang qabihah, bid'ah yang buruk, yang tak elok, qabih, lagi makruh mengerjakan barang yang dikerjakan oleh kebanyakan manusia, barang yang dinama dengan kafarah dan wahsyah, dan 7 hari dan 40, dan umpama demikian itu. Dan tetapi tiap-tiap tersebut itu jadi haram jika ada ia daripada harta yang mahjur. Dia kata haram terus kalau sekiranya kenduri itu dibuat daripada duit pesaka yang belum dibahagi pada waris. Haram terus dia kata. Kerana kita pergi makan tanpa hak. Harta tu tak bahagi lagi. Ambil RM30 pergi beli roti canai. Pasal apa? Pirana nak mai dah. Haram terus dia kata. Ya Allah, kita susah doa kepada Allah Ta'ala, lepas tu kita duk kata awaklah Tuhan tak tolong. Tangmi Cina kita tak makan, kotel Cina kita tak makan, tokong Cina kita tak makan, ayak soya Cina pun kita tak makan.
Laksa lagi lah tak makan. Cah kuotiao Cina lagi lah dengar pun bengkak atau macam dah kat sini. Tapi kita makan harta orang Islam dengan cara salah, kita tak sedar. Macam mana Tuhan nak makbul doa? Boleh nampak tak? Tengok dia kata sikit lagi. Adapun asal sunat mensediakan makanan itu daripada barang yang dahulu. Sabda Nabi SAW, tak terkala datang khabar kematian Ja'far bin Abi Talib pada perang Mu'tah. Perbuat oleh kamu bagi keluarga Ja'far makanan, maka sesungguhnya telah datang akan mereka itu barang yang membimbangkan mereka. Dia kata yang sepatutnya macam mana? Macam Nabi katalah hadis. Berlaku perang Mu'tah. Perang Mu'tah, ada satu sahabat nama Ja'far bin Abi Talib, abang Sayyidina Ali mati. Bila abang Sayyidina Ali mati, Nabi kata pada sahabat, hampa pi buat makan, hampa pi hantar kepada keluarga Ja'far bin Abi Talib sebab mereka tengah susah. Syekh Daud Fatani kata, yang itulah yang agama suruh. Kita pi buat makan kat mereka. Bukan dia mati, dia buat makan, kita pi makan. Siapa kata makcik? Bariyatul Tulab. Siapa dia? Daud Fatani. 5 kitab. Kitab yang ke-6. Ya Allah Tuhan. Saya ingat kalau kita nak ambil ilmu lah, takat ni pun cukup dah. Nana, kalau nak amal lah. Tapi satu benda saya nak tanya. Kalau kita dah tahu dah macam ni, tiba-tiba duk jadi dalam masyarakat macam biasa juga, mana kita nak buat ilmu kita? Mana nak buat? Ni semua ni mengaji dah malam ni. Nak terima tak terima saya tak tahu, wallahu alam, Allah punya kerja. Sebab kita nak ubah ni, nak ubah bukan benda senang. Bayang kita tengah tidur. Lena ceh. Ni budak muda ni kalau lena kan. Mak panggil kita. Ai bangkit. Kita tidur pukul 2:30. Ai bangkit pukul 7, tak habis sekolah lagi, macam mana kita bangkit? Kali boleh sana mak kacau apa aku jijak mampu lagi, dia kata. Pukul 7 dah tak mandi lagi ke? Kita nak bangkit tu lihat tak lihat? Kona aku sana, kona aku sini. Awal lagi apa? Lihat tak lihat? Lihat. Yang tu apa tu? Nak berubah, nak ubah daripada tidur kepada jaga, susah. Perubahan tu perubahan, baru tidur nak bangkit susah. Ni pula budaya telah berkurun, telah masuk dalam darah masyarakat. Makcik semua nak pergi ubah. Boleh tak boleh makcik? Boleh tak boleh, kena terima. Hampa mengaji apa ni sampai pak mati pun tak buat kenduri? Ayat tu nanti mas. Apa punya anak tak sayang kat pak? Yang kedarah semua harta dia, pokok derian, pokok mu'tan semua ambil. Kenduri kat dia tak buat? Pak Ngah kata, Pak Cak kata, apa kita nak jawab? Agama tak bagi Pak Cak. Aku terajang hang sat lagi. Orang tua-tua duk buat. Kan itu ayat yang kita nanti terima. Macam mana kita ni? Kita nak ikut kan? Kita tak ikut. Kita tetap tak buat. Pasal apa? Tu dia keterangan agama tak bagi buat. Dan dia cerita patut buat lagu mana? Ni lagi satu kitab. Daripada kitab Jawi, kita berubah pada kitab Arab. Siapa yang boleh baca Arab, beli kitab ni. Ini mazhab Syafi'i mutlak. Nama kitab ni Mughni Muhtaj. Mughni Muhtaj. Kitab rajukan. Ada 5-6 jilid macam ni. Mughni Muhtaj. Siapa tulis? Syekh Samsuddin bin Muhammad bin Khatib Syarbini. Khatib Syarbini. Dia tulis, Allahu Akbar, hakim besar orang ni. Semua masalah inilah tempat rujukan dia. Bab haji ke, bab talak ke, bab wuduk ke, bab taharah ke, sampai bab nak buat negara Islam. Ni kitab rujukan Mughni Muhtaj. Ingat kecil ke kitab ni? Besar. Apa dia kata? Kita tengok dia kata apa. Dalam Mughni Muhtaj dia kata, jam ni duk pukul 8 tahun itulah. Tak nampak dah jam lain. Saya nak berhenti dari mana saya pun tak tahu. Ada siapa pakai jam? Buat main Ustaz? Nak berhenti senang. Oi, 11.25. Boleh ke tunggu ni?
Tak apa, saya potong-potong. Okey, sebelah. Dalam Mughni Muhtaj, saya ringkaskan, dia kata apa? Dia kata, saya baca nah. Dia kata, amma islah ahlul maiti ta'aman wa jama'un nas alaihi fa bid'atun ghairu mustahabbah. Dia kata, ada pun yang disangkakan benda berpahala, disangkakan benda kebaikan. Apa dia? Keluarga yang mati buat makanan bagi orang yang nak buat tahlil ni makan, disangkakan ada pahala. Sebenarnya dia kata benda tu bid'ah yang tak ada pahala. Siapa kata? Khatib Syarbini, pengasas mazhab, orang yang memperjuangkan mazhab Syafi'i. Dalam buku dia Mughni Muhtaj, dia kata. Lagi satu kitab, ini semua pondok baca. Nama kitab ni I'anatut Talibin. I'anatut Talibin ada 5-6 jilid syarah kepada kitab Fathul Mu'in. Kitab ni kitab besar. Pondok kalau baca kitab ni memang nak keluar pondok lah. Besar kitab ni. Kitab ni besar. Dalam kitab ni lagi berlambak. Dalam I'anatut Talibin, saya ambil satu tempat tu saya baca. Dia kata, dia kata, banyak dalam I'anah ni, buka lah muka surat taman semua dia kata. Okey, dia kata satu saya ambil. Wa minal bid'il munkarah wal makruh fi'luha ma yaf'aluhu an-nas minal wahsyah wa jam'u wa arba'un. ويكره الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور وهي بدعة ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد أسبوع. Dia kata dalam kitab ni, dan bid'ah yang makruh tak ada pahala, wa minal bid'atil munkarah, bid'ahnya mungkar yang keji. Lagi bid'ah ni tak ada pahala. Apa yang dibuat oleh kebanyakan manusia, panggil orang berhimpun di rumah dia hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40, dia sangkakan ada pahala, tapi kesemua benda tu bid'ah yang ditegah oleh syarak. Sebab hadis Ja'far tadi, hadis perang Mu'tah tadi. Siapa kata dalam kitab ni, dalam kitab I'anatut Talibin, pengarang kitab I'anatut Talibin kata, dia kata tak boleh. Kitab ni rujukan semua pondok dalam Malaysia. Lagi satu kitab, Allahu Akbar, kitab ni pula mai dah. Apa nama kitab ni? Al-Um. Siapa tulis Al-Um? Imam Syafi'i. Ni kitab Imam Syafi'i ni dia tulis Al-Um. Hampir 10 jilid duk ada macam ni. Kita mazhab siapa? Mazhab Syafi'i. Syafi'i mana? Syafi'i ini. Inilah Syafi'i kita. Dia tulis Al-Um. Apa dia kata dalam Al-Um? Ya Allah, kalau kita marah kitab ni kitab apa ni, kitab Patani, kita orang Malaysia, kita marah Al-Um. Nak kata apa kat Al-Um? Nak kata bukan kitab kita. Habis hang mazhab siapa? Mazhab sendiri. Pinggan pun bini basuh, muka mazhab sendiri. Pinggan pun orang tolong basuh. Syafi'i nak lawan ilmu dia. Apa Syafi'i kata? Yang ni kalau marah Syafi'i lah, bukan marah saya. Syafi'i, dengar Imam Syafi'i kata, wa uhibbu lil jiran al maiti aw zil qarabati ay ya'maluna ahli al maiti fi yawmin yamuti wa lailati ta'aman yashba'uhum fa inna zalika sunnah wa huwa min fi'li ahli al khair qablana wa ba'dana. Syafi'i kata yang paling aku mau dalam mazhab aku, ingat nah, yang aku bau dalam mazhab aku. Kita dalam mazhab siapa? Berat Syafi'i. Yang dia mau dalam mazhab dia apa dia? Apa yang dibuat oleh orang baik-baik dulu. Apa dia mereka buat? Jiran dan keluarga lah yang masak bagi keluarga si mati makan. Itu yang aku mau. Siapa kata? Syafi'i. Nak tolak? Kalau tolak Syafi'i, Syafi'i mana tinggal? PE adalah anak mami kembali. Habis dah. Al-Um. Allah. Ini kitab dibaca di Azhar. Siapa balik Azhar dia tahu kitab ni. Kitab Fiqhus Sunnah jilid 1. Siapa tulis? Syekh Sabit tulis. Syekh Sabit. Ini kita ambil ulama-ulama belah Arab pula. Tadi ulama Melayu.
Ni ulama Arab. Sekejap lagi kita ambil ulama mamak pula mai. Ni. Fiqh Sunnah jilid 1. Apa dia kata? Allahu Akbar. Saya baca. Apa dia kata? Mana dia be? Ya. Dia kata wattafaqul a'immah ala karahah yasna'ul ahlil maiti ta'aman linnas yajma'una alaih. Dia kata telah sepakatlah imam-imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka telah sepakat tegah keluarga mati menyediakan makanan untuk orang baca doa makan. Tegah. Yang mestinya ialah orang baca doa tu bagi keluarga si mati makan. Pasal apa? Dia buat main lagi satu hadis daripada Jarir. Dia kata kunna na'udul ijtima' ila ahli al-maiti wa sani'atu tu'am ba'da dufnih minan niyaha. Sahabat Nabi kata, kalau siapa-siapa buat kenuri, keluarga si mati buat kenuri, lepas tu kita yang pergi rumah dia, kita pergi makan, kami kira mereka akan dapat dosa meratap. Dia kata kerana asal keluarga si mati buat kenuri ni untuk bagi makan kepada orang meratap. Arab ni dia ada satu grup ni, dia panggil grup menangis. Kalau Arab jahiliah ni, kalau keluarga dia mati tak ada orang menangis, tu kira aib, kira macam tak sayang. Jadi keluarga ni memang meluat kat kawan ni pun, mampu bila awal-awal sikit meluat, nak menangis lagu mana, dia panggil lah grup-grup kerja menangis ni. Mereka ni bayar lah RM50, RM60 kerja, mereka main menangis. Pukul muka, cakap rambut berguling macam mak Hindu berguling, biar menangis. Apa dia? Bagi duit, bagi makan. Kata imam-imam mazhab, asal kenuri itulah. Kalau hampa buat juga, sedangkan hampa ditimpa musibah, hampa buat juga kenuri, kami sahabat Nabi kira hampa tengah jamu orang nak menangis, walaupun dia baca doa, kami kira itu dosa menangis. Nampak tak macam tu? Siapa kata? Ulama besar di Azhar kata. Allah, ambil kitab ni pula. Nama dia Sirah Nabawiyah. Ada 2 jilid. Ditulis oleh seorang Dr. Ali Muhammad Sallabi. Imam Sallabi. Sallabi, bukan Imam Wahabi. Ada tak elok sikit? Imam Sallabi. Nah, tajwid bagi betul. Sallabi. Saat ni pihak abang, ada kitab Imam Wahabi kata tak boleh. Mampu dah mamak ni. Memang aku duk ingat dah dia kata kan. Imam Sallabi. Imam Sallabi dia kata apa? Kita tengok. Kita berhenti sebelum permit habis pukul 12. Imam Sallabi kata waqad nadbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas an yasna'u ta'aman li Ali Ja'far. Wa hadha fihi muwasah. Imam Sallabi kata Nabi yang suruh sahabat buat kenuri dekat keluarga Ja'far. Nabi suruh. Dan inilah dia kata, ya, kalau benda tu datang daripada Nabi, itulah Islam. Tiba-tiba dia kata, benda ni dia kata telah diingkari khalafatuha ba'da syu'ubul islamiyah. Diingkari oleh kebanyakan daripada dunia Islam. Nabi suruh buat, Nabi suruh jiran buat kenuri pada orang mati, tiba-tiba kita ingkar. Ingkar siapa ni dia kata? Ingkar Nabi. Dan inilah kata dia jinayah yang paling besar dalam Islam. Sallabi kata macam tu. Nabi suruh buat, hang nak fikir apa? Siapa kata? Sallabi. Sekejap lagi meja ni dia sengit sebelah. Lagi satu kitab. Apa nama kitab ni? Zadul Ma'ad. Siapa tulis? Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Dia tulis. Allahu Rabbi, perjuangan dia menegakkan Islam jangan cakap lah, bukan takat kita berjuang lekat poster lah. Kita lekat poster tu kira besar dah. Subuh tak sembahyang. Poster dekat, subuh tak sembahyang. Apa punya berjuang ni? Karut lah kita ada. Karut, tapi kita tempat lain lah. Ni. Dia berjuang sampai kena tendang. Pemimpin tendang dia tergolek.
ulama, dia dituduh bawa ajaran sesat, orang tak bagi dia ceramah, tak bagi dia mengajar, sampai dia mati pun orang tak bagi pergi ziarah. Ni ulama ni, dia tulis kitab Zadul Ma'ad, ada banyak jilid macam ni. Mudah saja dia cakap, mudah sangat. Yang kata ulama ni senang dia bagi peringatan kat kita. Ya Allah, tengok. Tengok dia kata, tengok, mudah bahasa dia. Wa kana min hadi sallallahu alaihi wasallam anna ahlal maiti la yatakallafuna ta'aman linnas bal amrun an yasna'u nas lahum ta'aman yursiluna ilaihi wa hadha min a'zam makarimul akhlaq. Nah, dia kata, dan adalah daripada petunjuk Nabi Muhammad, keluarga si mati tidak boleh tanggung apa-apa makanan orang lain. Itulah petunjuk Muhammad, itulah Islam. Kerja kena tanggung makanan ni, ini adalah kerja sebahagian manusia. Mereka kena masak, yursilunahu ilaihim. Mereka yang kena hantar pada kawan ditimpa musibah. Inilah akhlak yang paling comel sekali, dia kata. Lagu lain semua tak comel. Siapa kata? Zadul Ma'ad kata. Maknanya, pandu pada kitab ni, yang kita buat, itu bukan Islam. Keluarga si mati, dia buat kenuri, 3 hari 4 hari kena layan kawan nak baca doa ni, itu bukan Islam. Itu bukan ajaran Islam, itu bukan daripada Nabi Muhammad. Daripada Nabi Muhammad apa dia? Kita jiran, hantar makan pergi kat dia. Lepas tu kita macam Sabilal Mutadin kata, kita yang baca doa. Kita baca doa, dia yang makan. Tapi lah ni, kita baca doa, kita yang makan, dia basuh pinggan. Kita buat ni betul tak betul? Ya akhi, semua yang duduk depan saya ni adalah hakim, wanita dan laki-laki, muda dan tua. Anda lah juri. Kalau anda hukum malam ni salah, salahlah agama anda. Kalau anda kata betul, ikutlah agama anda. Allahu Akbar. Boleh lagi kah? Sahabat ambil gambar ni, dia sakit, sanggup mai? Sakit kesian kat dia. Pahala besar dia dapat malam ni. Kita dapat deriam besar. Ni kitab apa? Nama kitab ni Kitabul Fiqh ala Mazahib Arba'ah. Kitab 4 mazhab. Kitab ni kalau nak tahu mazhab 4 mazhab, inilah kitab dia. 4 mazhab. Abu Hanifah kata apa, kata semua dia cakap. Ini kitab 4 mazhab. Dok ada banyak jilid. Saya ambil jilid pertama. Tengok dalam kitab ni apa ulama. 4 imam mazhab kata apa? Syafi'i, Abu Hanifah mazhab mula. Maliki mazhab kedua. Syafi'i ketiga. Ahmad Ibn Hanbal mazhab keempat. 4 ulama ni kata apa? Tengok saya baca. Wa minal bid'il makruhati ma yaf'alul an min adh-dhibhi dhabaih 'inda al-khuruj al-mayt min al-bait aw 'inda al-qabr wa i'dad at-ta'am liman yajma'u li ta'ziyati. Dia kata, hampa tahu tak daripada bid'ah yang tak ada pahala? Ma yaf'alul an, yang hampa duk buat lah ni. Apa dia? Daripada menyembelih di atas kubur, menyembelih sebelum mayat nak keluar. Arab dia macam tu, budaya jahiliah. Mayat nak keluar ni, sembelih, ambil kambing sembelih, bagi darah mercik, baru mayat keluar. Dia kata ni tanda ahli syurga. Kalau tak buat situ, pergi sembelih atas kubur. Itu budaya Arab. Kita tak buat. Kalau buat macam ni, dia kata salah. Lagi satu dia kata apa? Wa i'dadit ta'am. Hampa bilang hari pertama, hari kedua, hari ketiga untuk buat kenuri. Liman yajtami'u, untuk orang datang mai rumah hampa. Walaupun depa mai ni untuk takziah sekalipun, hampa masak bagi depa ni makan, sesungguhnya perbuatan tu tak ada pahala langsung. Siapa kata? Kitab 4 mazhab kata. Nampak tak? Allahu Akbar. Nampak ke? Orang belah sini nampak ke? Apa kitab ni? Al-Majmu'. Ya Rahman. Majmu' ni ada 22 jilid. Siapa tulis? Nawawi tulis. Majmu' ni dipanggil kitab tiang seri fiqh Syafi'i. Al-Um satu, Majmu' satu. Nawawi, tak kenal Nawawi,
Allahu Akbar. Rosak mazhab Syafi'i kalau kita tak kenal Nawawi. Dalam majmu' ni. Allahu Akbar. Apa dia kata dalam majmu'? Syafi'i kata. Tengok. Nawawi kata. Qala Syafi'i fil Mukhtasar, kata Imam Syafi'i di dalam Al-Mukhtasar, wa uhibbu li qarabatil maiti wa jiranah an ya'malu li ahli al-maiti fi yawmihim wa lailatihim ta'aman yashba'uhum fa innahu sunnah wa fi'lu ahlul khair. Kata Nawawi, telah berkata Syafi'i, jiranlah yang kena buat makan bagi kawan yang kematian ni. Itulah yang ada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman imam mazhab. Itu ada, lagu lain tak pernah ada. Lagu kita ni, dia kematian, lepas tu dia buat kenduri. Tak pernah ada zaman Nabi, tak pernah ada zaman sahabat, tak pernah ada zaman imam. Hanya ada zaman hampa je. Lepas tu hampa kata tu agama, hampa kata ada pahala. Siapa nak bagi pahala kat hampa? Kalau hampa tak ikut agama, Nawawi kata. Kitalah yang buat makan pergi hantar sampai dia kenyang. Itulah perbuatan ahli khair, sahabat-sahabat dulu. Wa amma islah ahlul maiti ta'aman wa jam'un nas alaihi falam yanqun fihi syai' wa huwa bid'atun ghairu mustahibbah. Yang hampa duk buat ni tak pernah ada satu pun sumber daripada agama. Semua ni hampa merapu bid'ah aja. Kemudian dia kata benda ni tak ada pahala langsung. Hampa aja sangka benda tu baik tapi tak ada. Siapa kata? Majmu' kata, Nawawi. Saya kata ke? Saya tak kata. Saya abang. Saya baca yang berita. Boleh nampak tak saya kata? Allahu Akbar. Dia pelan kecil, pelan nak habis lah. Kitab ni nama apa? Kitab ni nama dia kitab Hasyiyatani Qalyubi wa Umairah. Ini kitab dibaca oleh semua pondok. Baca, dia ada 5-6 jilid. Jilid pertama, ini mazhab Syafi'i mutlak. Apa dia kata? Qala Syekhuna Syekh Ramli. Siapa mengaji pondok, mengaji kitab kuning, ni nama-nama yang kita biasa dengar. Siapa dia? Syekh Ramli, Ibnu Ruslan, Ibnu Hajar. Tanya ustaz kita. Berkatalah Ibnu Hajar dalam Nihayah, Tuhfah, Syekh Ramli, datang Ibnu Ruslan, lagu tu. 3 ulama ni kita kenal. Qala Syekhuna Ramli, kata Syekh kita, Syekh Ramli, wa minal bid'il makruh wa minal bid'ah munkaratil makruh fi'luha kama fi rawdah ma yaf'aluhu an-nas mimma yusamma bil kifarah wa min sun'i at-ta'am li ijtima' alaihi qabla al-maut aw ba'da. Setengah daripada bid'ah yang hampa mau tahu kata Tuhan tak bagi pahala, lepas tu Tuhan cela lagi hampa. Apa dia? Apa yang tertulis dalam kitab Raudah, iaitu kebanyakan manusia depa namakan majlis depa dengan kenduri arwah, depa buat main makan, lepas tu depa bagi orang makan. Kesemua ni daripada bid'ah yang tak elok. Yang eloknya ialah wal aslu fi dhalik, yang asal dalam agama ni asalnya ialah seperti mana hadis khabar qatala Ja'far bin Abi Talib fi ghazwati Mu'tah. Seperti mana yang ada dalam hadis Ja'far bin Abi Talib cerita pasal perang Mu'tah. Bila mati Ja'far dalam perang Mu'tah, Nabi duduk di Madinah, sahabat duduk perang di Jordan. Mu'tah ni di Jordan, duduk perang. Tiba-tiba malaikat kata Muhammad, Ja'far sudah mati. Ja'far ni abang Sayyidina Ali, sepupu Nabi lah. Bila Nabi dengar kata dia mati, Nabi tahu anak jadi yatim, bini jadi janda. Cepat-cepat Nabi arahkan sahabat. Nabi kata, isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad ja'ahum ma yashghuluhum. Nabi kata, cepat-cepat mai bagi keluarga Ja'far makan, sebab mereka ditimpa musibah susah hati. Jangan bagi mereka masak, kita bagi mereka makan. Itulah yang ada dalam agama. Adapun macam hampa duk buat, tak ada lah agama. Ini kitab Hasyiyatani Qalyubi wa Umairah. Tak ada kitab dah. Habis dah. Makcik, tanya kat diri kita, kita nak tolak lagi ke? Kita nak buat lagi ke kenduri macam kita duk buat? Tanya balik kat diri kita. Kalau nak marah kat ustaz pun, tengok saya kitab ni.
Kalau kitab ni semua saya tulis ada pasal lah nak marah. Yalah mamak ni auta ya kat kami. Bong. Saya tak beranak lagi, kitab ni ada dah. Tok saya tak beranak, mak saya al-um ada dah. Kok mana saya nak bohong? Tanya balik diri saya. Kalau kita imam dalam kampung, tanya kat diri kita, macam mana kita nak tolak ilmu-ilmu ni? Ni peperangan berlaku dalam hati ni. Kalau kita nak angguk kata betul lah, macam ustaz kata tu betul. Malu pula aku qadi, aku mufti, aku imam. Saat ni dia kata apa pula kat aku? Kalau itu ego yang ada, kita sedang merosakkan diri dan agama kita. Jangan tolak. Ini agama. Ini kenduri yang tak boleh. Jelas nah? Jelas. Nak tolak, nak terima saya tak tahu dah. Saya main terang aja. Main terang, bukan main perang, main terang. Main terang. Ini bukan tajuk kelai, ini tajuk ilmu. Tapi saya bagi tahu, kalau kita dah niat dalam hati nak berubah, nak ikut agama, tunggulah, kita akan diuji oleh Allah. Allah akan uji kita. Kita akan uji dan kita kena sabar dan teruskan dengan ilmu kita. Apa satu benda macam ni sampai peringkat agama tak bagi, dah benda tu bercanggah dengan agama, setiap kita yang mengaji ni kena fikir secara hikmah, bijaksana, macam mana nak hentikan budaya yang salah ni, nak tumbuhkan budaya yang betul. Setiap kita. Kerana Islam berdiri di atas dasar innamal mu'minuna ikhwah. Kita semua saudara. Itu aja. Jangan tolak kebenaran. Sahabat kata, ya Rasul, Nabi kata siapa yang tolak kebenaran, siapa yang sombong, Nabi kata besar zarah sombong, tak masuk syurga. Tiba-tiba sahabat kata, ya Rasulullah, adakah sombong yang hang maksud ni pakai baju baru jadi sombong, pakai kasut baru jadi sombong? Tak, Nabi kata, bukan itunya aku maksudkan sombong. Kalau pakai kasut baru, pakailah, Allah bagi rezeki. Baju baru, pakailah. Tapi sombongnya aku maksudkan, Nabi kata dua. Ghamtun nas wa batarul haq wa ghamtun nas. Kamu tolak kebenaran, kamu maki pula orang yang bawa kebenaran. Kamu sombong dengan Allah Ta'ala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada Abdullah bin Mas'ud. Tolak kebenaran. Takkan kitab-kitab yang saya bawa ni tak benar? Takkan. Ada orang biasa tanya kat saya, Ustaz, kalau kitab Ustaz bawa ni benar, takkan Datuk Mufti tak tahu? Takkan Datuk Qadi tak tahu? Saya kata dia tahu. Sebab dia tanya dia apa? Dalam patua-patua tiap-tiap negeri ada benar ni. Pulau Pinang ada patua dia. Ada patua, masalahnya patua tinggal patua. Patua tu tak disebarkan. Itu masalah dia. Patua tak disebarkan. Orang tak ambil patua tu mengajak orang satu-satu. Akhirnya bila datang orang-orang macam saya ni nak terang, jadilah masalah. Dia kata orang besar-besar tak terang pun. Memang tak terang. Telah digezekkan dalam tiap-tiap negeri. Tiap-tiap negeri ada patua negeri. Jabatan agama masing-masing ada. Penang pun ada keluar. Tapi tak diterangkan. Tersimpan dalam buku aja. Bila tanya pasal apa tak terang? Allah, masalah porok, apa kata? Tak payah terang lah. Porok? Ini bukan masalah porok, akhi, bercanggah dengan hadis. Syafi'i kata tak boleh, Nawawi kata tak boleh. Ulama besar-besar kita bawa kitab kata tak boleh. Tiba-tiba kalau kita rasa ilmu kita mantap, kejap, kita kata tak apa, aku buat juga, terserah dari kita lah. Kita semua akan bangkit depan Allah, kita berdiri. Allah akan tanya kita, apa yang kamu buat dengan agama cukup aku bagi ke hampa? Tak cukupkah lagi para Nabi terang sampai hampa nak buat lagu lain? Itu kesan dia, pakcik. Kesan dia sangat dalam. Minta pada Allah, ya Allah bagi kekuatan kat kami, ya Allah. Kami nak amalkan apa yang benar. Macam mana pedihnya kita terima perjuangan Tok Guru ni, kita bersama dengan mereka, susah nak tegak Islam. Samalah benda ni. Sama, benda yang sama. Benda yang sama. Ini daripada Islam. Yang tolak hanya orang jahil dan dia tak mau tunduk pada kebenaran. Itu sahaja. Nah, wallahu a'lam. Kedua belah dah. Permit pun habis dah. Makcik, cuma nak buat tak buat saya tak tahulah, itu kat atas masing-masing lah. Baca Quran dalam si mati ni ada pada 2-3 ulama kata boleh. Tetapi sepakat ulama menyatakan tidak boleh upah baca Quran. Tetapi boleh minta upah mengajar Quran. Sepakat ulama kata tak boleh ambil upah baca Quran. Terutama yang tegah Imam Ahmad.
Imam Ahmad kata kalau nak baca Quran pada orang mati boleh, tapi kalau kamu ambil upah, Imam Ahmad kata tidak sampai pahala itu. Itu fatwa Imam Ahmad jelas. Adapun dalam kitab-kitab lain, dia kata boleh baca Quran. Boleh baca Quran pada orang si mati. Tak boleh ambil upah. Tapi boleh ambil upah kerana mengajar Quran. Tanya kat dia, hang bagi ni apa pasal? Sedekah dengan upah serupa. Kan? Pasal apa? Pasal dia bagi sedekah kerana kita buat hajat dia. Cuma dia ubah nama. Dia ubah nama. So kita tak mau. Kata kat dia, minta maaf lah. Kalau hang nak suruh aku baca, insya-Allah aku baca. Dan kata kat dia, orang yang jenis upah Quran ni pada orang si mati adalah orang yang lupa diri. Dia terlupa kata kalau mak dia mati, bacaan dia lah yang paling tajam sampai daripada bacaan orang dia upah. Pasal apa hang sebagai anak tak boleh baca, hang nak upah? Mak bapak hang bela hang macam ni punya besar, macam ni punya sihat, hang nak baca Fatihah tak boleh, hang upah kat orang lain. Hang anak jenis apa? Dia bawa muka sedih, saya tak boleh baca. Pilah belajar baca. Hang tahu tak Nabi kata apa? Bagi orang yang tak tahu baca Quran, dapat 2 pahala. 2 pahala besar. Satu, dia baca. Satu, dia belajar. Yang kedua, dia baca salah. Baca salah tu dapat pahala kerana dalam belajar. Pahala bacaan satu, pahala sampai Nabi kata dia baca tak. Bunyi wa ilahukum. Wa ilahukum. Dapat 2 pahala. Pasal apa? Sungguh lebih baik hampir belajar baca Quran selama tempoh hang belajar tu, pahala belajar tu terus sampai dalam kubur. Daripada hang nak upah orang ni baca Quran, hang memang anak tak sedang diuntung. Hang mau bagi kingkong belah, orang tak boleh belah, hang kingkong mau belah. Mau kata lah gitu kat dia. Memang tak boleh. Tak boleh. Allah tak larat dah makcik Jadi saya harap apa yang saya sampai ni tak jadi masalah lah kat kampung ni. Masalah kita tak mau lah. Masalah tak mau. Kita main nak terang. Bukan main nak tunjuk pandai, tunjuk hebat. Tak, bincang. Kalau kita rasa apa yang saya cakap ni betul, nak terimalah. Dan kalau kita rasa nampak kitab pun tak cukup, dia kata ada kitab lain lagi kata boleh, terpulanglah. Yang penting kita telah dengar keterangan dia. Terpulanglah pada kita. Kita nak jadi sami'na wa ata'na ataupun sami'na wa asayna. Terima kasihlah jamu kami Derian semua bagi makan sampai sengkak perut ni. Ni boleh lena dalam kereta ni. Terima kasih banyak-banyak, minta halal makan minum. Kalau tersalah tu kami minta maaf banyak-banyak. Kalau ada tak kenal tak mana tu boleh tanya, boleh telefon lain. Kan? Kita ada wakil kita pun ada kat sini. Ni semua orang kita ni. Semua tokek dusun Derian ni. Saya tokek makan ceramah tasbih kafarah dan suratul alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi